Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Okey, hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita PDPR di rumah dengan tajuk di unit 4 bidang adab, bidang ulum syar'iyah, iaitu adab. Okey, tengok buku teks kamu, muka surat 180, Unit 4, Alam Ceria Hidup Sejahtera. Okey, perhati dan teliti. Okey, di sini ni gambar kan. Minggu sayangi alam sekitar. Okey, ni gambar dah ni. Okey, kamu boleh lihat perbualan. Okey, ada perbualan. Sebagai Muslim, kita bertanggungjawab memelihara dan memelihara alam sekitar kita. Oleh itu, kita perlu sentiasa menjaga kebersihan air, udara dan sumber-sumber alam di persekitaran kita ini. Okey, itu perbualan lah kan. Okey, kita teruskan pula dengan pengertian. Okey, dia cerita pasal alam sekitar tadi kan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan alam sekitar? Pengertiannya, memelihara alam sekitar, iaitu menjaga dan melindungi alam sekitar daripada kerosakan. Okey, kemudian memelihara alam sekitar. Memelihara maksudnya merawat dan memulihkan alam sekitar agar sentiasa baik. Okey, dua perkara yang berbeza ya. Okey, memelihara alam sekitar tadi dia jaga dan melindungi alam sekitar daripada kerosakan. Jaga alam sekitar ni daripada dirosakkan. Okey, kemudian kalau memelihara pula merawat. Merawat bagi pulih supaya sekitaran tu sentiasa dalam keadaan yang baik. Okey, dalilnya daripada ayat Al-Quran, wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Surah Al-Qasas maksudnya, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Melakukan kerosakan di muka bumi maksudnya merosakkan alam sekitar kan. Okey, hukumnya memelihara dan memelihara alam sekitar adalah wajib. Okey, wajib Okey, kemudian di sini fahami dan fikirkan. Okey, ni tadi situasi yang tadi tu lah kan. Program apa tadi? Minggu sayangi alam sekitar. Dia membersihkan kawasan kan. Ada perbualan di sini. Okey, fahami dan fikirkan. Mari bersama-sama menjaga alam sekitar kita. Okey, kawan-kawan boleh kongsikan adab memelihara dan memelihara alam sekitar kita. Okey, untuk memelihara udara, kita hendaklah memperbanyak aktiviti penanaman semula. Okey, kemudian tidak melakukan pembakaran secara terbuka. Okey, kemudian pemeliharaan air pula dapat dilakukan dengan menggunakan air dengan berjimat cermat untuk mengurangkan kuantiti air yang perlu dirawat. Okey, kemudian tidak membuang sampah dan sisa buangan di saliran air, longkang, sungai ataupun laut. Okey, seterusnya, selain itu kita perlu sentiasa menjaga kebersihan. Membuang sampah di tempat yang betul, di dalam tong sampah lah kan. Mempunyai kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar kita. Okey, sekiranya alam menjadi tercemar, tercemar tu jadi kotor kan. Tercemar, kotor dan tidak selesa, kita boleh memeliharanya dengan memelihara tadi merawat. Sekiranya alam ni tadi alam kita jadi tercemar, jadi kotor, kita boleh merawatnya dengan pertamanya bergotong royong membersihkan kawasan. Bergotong royong lah. Okey, kemudian mengitar semula bahan terpakai untuk mengurangkan penggunaan sumber alam. Okey, kemudian antara kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar yang menepati syarak. Okey, pertama kepada individu. Okey, kepada orang perseorangan kan. Kenapa kita kena pelihara dan memelihara? Okey, mendapat keberkatan hidup, menikmati suasana kehidupan yang sihat,
menyemai rasa syukur dengan nikmat alam sekitar, memupuk perasaan tanggungjawab terhadap kurniaan alam sekitar. Siapa yang cipta alam sekitar tu? Siapa yang cipta pokok, siapa yang cipta sungai, siapa yang cipta langit? Tentulah Allah. Jadi kita sebagai makhluk yang dipertanggungjawabkan ke atas kita, kita hendaklah sentiasa memelihara dan memelihara, kena jaga dan juga memulihkan alam sekitar kita. Kemudian kepada masyarakat, kepentingan kepada masyarakat dapat terus menikmati sumber alam, menerapkan sikap tolong-menolong dan bekerja sama. Macam mana nak terapkan sikap tolong-menolong ni tadi? Dengan cara bergotong royong contohnya kan. Hidup selesa dalam persekitaran yang bersih, terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada kekotoran dan pencemaran. Kemudian kepentingannya kepada negara, menjaga imej Islam dan negara yang mementingkan kebersihan. Kalau orang negara luar tengok, pelancong tengok Malaysia ni bersih je kan, mereka tentu akan rasa hormat, rasa terpegun kan, seronok tengok Malaysia. Menjaga keindahan alam semula jadi negara. Okey, kemudian baca dan amalkan. Okey, kita lihat pula mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelihara alam sekitar. Okey, pertama sentiasa bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk sentiasa bersyukur dengan nikmat alam yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara kita nak bersyukur tu? Kita hendaklah menjaga alam sekitar kita dengan baik. Berterima kasih kan, Allah jadikan kita alam pokok, menjadikan langit, pokok, tanah, semuanya Allah yang bagi. Jadi kita kena jagalah. Kemudian menjaga kebersihan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kemudian tidak merosakkan alam tanpa tujuan. Ketika mengutuskan tentera, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka daripada merosakkan pokok, buah-buahan dan haiwan ternakan pihak musuh. Tengok Rasul kan, ketika mengutuskan tentera ni tadi, Rasul dah pesan dah, dia larang rosakkan pokok-pokok, buah-buahan dan haiwan ternakan pihak musuh ni, pada musuh tu. Tapi dia tak bagi kita tentera terrosakkan. Punyalah Rasulullah jaga kan. Kemudian memelihara sumber alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa antara perkara yang dilaknati Allah Subhanahu wa taala termasuklah membuang air besar di tempat sumber air, di tempat laluan awam dan tempat berteduh. Tengok, kita nampak perkara tu macam perkara remeh, tapi sebenarnya Islam mengambil berat tentang perkara tersebut kan. Contohnya tadi dah membuang air besar, buang air besar di tempat sumber air. Ada yang buat kan, ada segelintir orang yang buat macam tu. Jadi sekarang ni dapat satu pelajaran hari ni kan, kita hendaklah sayangi alam sekitar, hendaklah menjaga alam sekitar. Perkara tersebut memang ada dalam Islam, memang ada digariskan dalam adab Islam. Sekian saja daripada Ustazah untuk hari ini. Sama-samalah kita menjaga alam sekitar kita, menjaga kebersihan kan. Semua itu adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menjaga alam sekitar kita. Sekian sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.